Hari ini kita telah membuat penjelasan kepada pihak media tentang jumlah bajet Pakatan Rakyat yang nampaknya tak telus dan tak tepat. Sebenarnya pada awal 2 minggu lepas, apabila Datuk Seri Anwar membentangkan bajet alternatif pakatan dalam Parlimen, kita risau dan kita nampak seolah-olah bajet itu tidak seimbang dan perbelanjaannya jauh daripada apa yang dianggarkan sebagai pendapatan negara. Jadi kita telah berbincang dengan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan ataupun melihat kepada data-data yang telah dimasukkan di dalam bajet alternatif. Jumlah itu nampak terlalu menggunung, jumlah yang dijanjikan itu, dan mereka tidak menunjukkan dengan jelas sumber-sumber keuangan yang mereka dapat. Tapi itu tampaklah sumber itu satu hal yang kita pertikaikan, tetapi kita juga mahu melihat kepada belanja mengurus. Jadi setelah berbincang dan kita berterima kasih kepada Datuk Seri Husni, maka jumlah yang kita dapati sudah pun dikeluarkan di dalam surat khabar hari ini, ternyata lebihannya lebih kurang 27 bilion yang tak termasuk di dalam belanjawan mengurus mereka. Dan ini adalah janji-janji yang merupakan keras kepada manifesto mereka. Contohnya harga kereta turun. Kemudian gaji minima 1,100. Ini semua adalah janji yang menjadi pokok pangkal kepada perjuangan mereka. Yang saya hairan itu, jumlah ini pun tidak dimasukkan di dalam perkiraan belanja mengurus mereka. Dan kalau ini dimasukkan, bermakna 27.7 bilion itu, dan defisit mereka akan melonjak kepada 76.7 bilion ringgit, dan hutang negara akan melonjak kepada 57.8% daripada KDNK negara, bermakna setengah. Dengan bajet yang mereka unjurkan ini pun, mereka telah menjangkaui 55% yang dikatakan sebagai ceiling kepada rasio hutang tersebut. Tapi itu satu hal lah. Yang saya risau dan saya kecewa ini ialah bagaimana Pakatan Rakyat boleh membohongi rakyat Malaysia secara terang-terang, secara diminta rakyat telan bulat-bulat unjuran-unjuran mereka yang tidak berpijak pada bumi yang nyata ini. Ini pada saya, kalau dalam bahasa Inggerisnya, such audacity, dia seorang pemimpin perlu berbohong sebesar ini untuk meyakinkan rakyat. Pemimpin sebegitu harus kita khawatir dan bimbang, sebab jumlah ini bukan bajet untuk PIBG ke, untuk satu sekolah atau koperasi ke. Ini adalah bajet negara, dan masa depan anak-anak kita, keluarga kita bergantung kepada keadaan ekonomi negara kita. Jadi kalau ini yang diunjurkan jauh berbeza dengan yang nyata, sudah tentu ia akan memudaratkan ekonomi, dan apabila dia memudaratkan ekonomi, sudah tentu ia akan memudaratkan masa depan rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi saya bertanya kepada Datuk Seri Anwar, mungkin Datuk Seri Anwar boleh berbohong, tetapi angka ini yang saya tunjukkan kepada media hari ini tak boleh berbohong. Dan jumlah ini adalah jumlah-jumlah yang tidak pun dianggarkan. Ini adalah jumlah fakta. Contoh, nak naikkan 1,100 minima. Kita tahu berapa ramai penjawat awam yang mempunyai gaji di bawah RM1,100. Okey, kita tahu itu. Daratkan dengan jumlah yang minima 1,100 dan kita akan dapat satu angka, exact figure. Dan ini bukan satu unjuran dan anggaran daripada Barisan Nasional. Jumlahnya 4.4 bilion. Ada calculationnya, dan fakta dan data ini pun bukannya satu yang disembunyikan oleh kerajaan. Fakta ini buka buku ekonomi, buka buku bank negara, kita semua tahu. Fakta ini adalah public domain. Yang ketiganya yang saya ingin katakan ialah kekerapan kritikan pembangkang terhadap bajet ini juga menunjukkan ketidakfahaman mereka. Pertamanya ialah setiap tahun mereka mengkritik kerana negara kita masih aman dan makmur. Dan yang lebih penting,
dalam unjuran Pakatan Rakyat, mereka mengunjurkan perkembangan ekonomi sebanyak 5.2%. Saya tidak yakin kalaulah negara kita ini tidak berada dalam landasan yang betul, mana mungkin mereka boleh mengunjurkan 5.2% perkembangan ekonomi tahun hadapan. Dengan mengeluarkan fakta itu, 5.2% itu adalah satu pengiktirafan yang tertinggi yang diberikan oleh Pakatan Rakyat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana tanpa ada asas yang dibawa oleh Datuk Seri Najib menjaga ekonomi sejak beberapa tahun ini, mana mungkin mereka boleh mendapat 5.2% seperti yang diunjurkan oleh Pakatan Rakyat kalau negara ini korup, kalau negara ini boros, kalau negara ini tidak dijaga ekonominya dengan baik oleh Datuk Seri Najib. Jadi pada saya itu satu pengiktirafan secara tidak langsung, adalah satu pengiktirafan yang cukup tinggi daripada Pakatan Rakyat yang mengiktiraf ekonomi, dasar ekonomi Datuk Seri Najib. Selain daripada itu banyaklah. Ini belum lagi termasuk subsidi minyak ataupun peningkatan royalti minyak kepada Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan yang kita anggarkan lebih kurang 12.5 bilion ringgit. Jadi kalau katakanlah Pakatan laksanakan bajet ni, memang ada kemungkinan negara mungkin boleh jatuh bankrupt. Bukan lagi kemungkinan, confirm. Pasti. Ini dari segi bajet. Gaji minima pun, contohnya, gaji minima 1,100. Kalau dijalankan dijalankan pada Januari tahun 2013. Okey. Secara automatik, secara langsung Pakatan Rakyat membunuh industri kecil dan sederhana di negara kita ini. Penduduk di Kota Belud yang saya wakili akan kehilangan peluang pekerjaan. Kos secawan kopi di Kota Belud akan bertambah kerana peniaga akan menaikkan harga kopi kerana kos mereka lebih tinggi. Jadi ini adalah resepi yang paling mujarab untuk meranapkan ekonomi negara kita serta merta. Tak payah tunggu 2-3 tahun. Masuk itu dengan peningkatan gaji minima 1,100. Perlu diingat, industri kecil dan sederhana di Malaysia ini menggajikan lebih kurang 7 juta rakyat Malaysia. Okey. Dan kita anggarkan kalau gaji minima itu dinaikkan daripada RM900 kepada RM1,100, bermakna akan menaik unemployment rate, kadar pengangguran sebanyak 1.5%. Bank Dunia mengatakan 1.5%. Berapa 1.5% itu? Itu adalah sebanyak 200,000 orang akan kehilangan pekerjaan pada peringkat awal itu. Peringkat awal pelaksanaannya 200,000. Jadi 200,000 rakyat Malaysia yang kebanyakannya adalah low skill workers dan juga orang muda akan berada di jalan raya tak ada kerja. Gaji minima itu tak dapat dibayar oleh peniaga. Jadi disaster ni apa nama ni, saya hairan ini sebab Datuk Seri Anwar ni pernah menjadi Menteri Keuangan, dan kalau dia tak melihat data-data ini dihantar oleh Rafizi, data sebegini, dan tak dilihat dengan sempurna dengan teliti oleh Datuk Seri Anwar, maka beliau gagal hanya berucap mengikut apa yang ditulis oleh Rafizi. Pada saya itu tidak bertanggungjawab. Rafizi pun sudah beberapa kali kita tengok lari unjuran beliau, dan semua angka-angka ini yang kita tambah kolom ini semuanya mempunyai penjelasan yang kita buat. Kita bagi penjelasan kita, dan data-data yang ada di sini ini adalah data-data yang boleh didapati oleh Pakatan Rakyat di mana-mana saja. It's a public domain. Dia bukannya disembunyikan atau tidak. Ini semua public information.